yang beragama Islam apabila terkena najis-najis yang berat yang dihukum haram seperti babi dan anjing, perlu disertu. Adakah kita perlu menyertu rumah seperti itu? Sekiranya benar, dapatkah Ustaz terangkan caranya? Okey. Maka dijawab oleh Ustaz Abdillah dengan panjang lebar. Wajib menyertu tempat, pakaian, badan dan sebagainya daripada bekas jilat anjing atau terkena babi dengan kias kepada anjing. Jadi dia tidak bilang jangan sertu dahulu. Dia terus sebut di sini wajib sertu. Wajib sertu. Kalau apa? Kalau pada apa? Tempat, pakaian, badan yang kena jilat anjing ataupun terkena babi. Hukumnya anjing. Babi kias pada anjing. Babi kias pada anjing. Nabi bilang apabila anjing menjilat bejana kamu, hendaklah cuci 7 kali anjing. Maka pada mazhab lain yang ada mengatakan babi tidak mughaladzah. Hanafi pada dia tidak mughaladzah. Jadi budak-budak Bangla ni dia kalau kerja kat Singapura, dia cuci-cuci dengan mangkuk kat kedai-kedai Cina, dia cuci tangan biasa saja. Babi tak babi, dia cuci pakai sabun biasa saja. Pasal pada dia babi bukan mughaladzah, anjing dia. Kita mazhab Syafi'i, kita tidak pandang anjing sebagai anjing. Kita pakai sepandang haiwan yang jijik. Maka Imam Syafi'i melihat di antara alam haiwan ada tak yang sejijik anjing? Tak dia pandang kecuali babi yang layak. Kenapa? Haram makannya. Dan haram makannya. Dan lebih jijik lagi babi banding dengan anjing. Maka disamakan hukum babi pada anjing. Pada mazhab kita Syafi'i, pada mazhab kita Syafi'i. Tetapi kewajipan ini kalau kena betul nyata, wajib cuci. Tapi apa dia? Kewajipan ini adalah atas dasar yakin. Was-was sahaja tak boleh. Mungkin, besar kemungkinan, mana tahu. Orang kita kan suka begitu kan. Semua tidak. Yakin. Yakin tu apa? Kau nampak. Kau nampak sendiri. Bermakna dah ada bukti yang kau nampak. Ataupun ada saksi. Saksi siapa? Kau masuk rumah ini Cina, tak ada nampak anjing, tak ada nampak babi. Nyonya ni bilang, dulu saya ada pelihara anjing tau. Dia selalu duduk sini. Boleh cakap tak? Boleh pakai tak cakap nyonya ni? Tak boleh. Sebab dia kafir. Dalam mahkamah dia tak ada jadi saksi. Sekali yang cakap sama kita, ada jiran dia, bang, rumah ni dulu nyonya ni pelihara anjing tau. Yang cakap ni budak Melayu tapi dengan pakai gelang, dengan tattoo. Boleh pakai cakap dia tak? Tak boleh. Pasal apa? Dia orang fasik. Sampai begitu tau hukumnya. Yang dah cakap dengan kita Pak Haji sebelah, oh anak-anak beli rumah ni dia bayar anjing tu, anjing dia berkeliaran begini-begini. Yang cakap Pak Haji nampak orangnya, boleh diterima cakapnya. Baru sekarang ada saksi. Hatta nyonya tu cakap pun tak pakai. Begitu hukum kita. Bermakna tidak, oh dah tentulah, mestilah. Tak ada. Kena nak bikin hukum, ada bukti, ada saksi, jadi hukum. Tak ada kes pun. Tak ada kes pun. Bahawa tempat-tempat itu terkena najis tersebut, sama ada saudara melihat sendiri atau diberitahu oleh orang yang saudara percayai. Termasuk orang dia boleh percayai, orang-orang yang valid menjadi saksi dalam mahkamah. Tetapi jika saudara menyangka, mengagak ada najis di tempat itu, tidaklah mesti saudara membasuhnya, kerana pada asalnya tempat itu adalah bersih. Mungkin, mana tahu, agaknya kadang tempat ni dibuat daripada apa? Simen. Ada apa? Seramik. Ada najis? Tak ada. Asalnya apa? Suci. Tak sabit dia kotor selagi terbukti dia kotor. Selagi kau tak nampak buktikan dia kotor, maka hukumnya seramik. Apa hukumnya? Sama dengan hukum segala seramik yang lain. Bersih hukumnya. Begitu halnya dengan rumah yang pernah didiami oleh orang bukan Muslim. Kalaupun ada najis tersebut, ia hanyalah pada tempat-tempat yang tertentu, umpamanya mangkuknya atau peti sejuknya, dan tidaklah di merata tempat atau pada semua bahagian rumah. Jadi mana sinknya tu? Sinknya dia ada cucian, kemungkinan kena. Itu pun tak nak cuci tak apa tau. Kau masuk, kau nampak sink dia bersih, kering, tak ada apa-apa, tak ada hukum. Fridge-nya kau buka kosong, tak ada apa-apa, tak ada hukum. Kalau kau nak cuci jugalah, ihtiyat. Bermakna apa? Untuk lebih selamat, tempat yang
garanti boleh katakan kemungkinan besar terkena, itu sahaja kau suci, tak lain. Tak kita katakan segala tembok, segala tiang, segala apa semua kau siram air tanah. Tidak, yang ada orang begitu. Ya Allah, susah payah begitu. Susah payah, tak ada. Kalaupun dikatakan kemungkinan anjing keluar masuk di rumah itu, besar kemungkinan anjing itu selalu kering dan tidak basah. Sampai kalau kita masuk rumah Cina tu, kita nampak anjing, dia pelihara anjing. Alamak, dia pelihara anjing. Time kita masuk memang nampak anjing tu lari sana lari sini. Yang kau nampak itu pun kau tengok dia kering tak? Ketika kau masuk nampak dia kering, hukum kering. Takkan anjing tu senantiasa kering. Entah-entah baru hari tu dia beli anjing tu dan dia memang kering. Kau tak boleh hukumkan najis lagi kau tak nampak dia basah. Kau masuk rumah tu, kau tengok dia pelihara anjing. Anjing duduk satu corner. Kau tak boleh hukumkan sebelah dia tu pun najis. Kenapa? Yang kau nampak di situ saja hukumnya. Tapi pasti dia jalan, kau nampak. Kau nampak, selagi kau tak nampak, orang ni bunuh orang ni sebelah dia, pasti dia bantu. Siapa bilang dia bantu? Kau nampak, tak nampak, dia kes dia kes dia. Tempat ini kes dia ada anjing, tempat ini kes dia tak ada anjing. Sampai begitu. Kalaupun dikatakan kemungkinan anjing keluar masuk di rumah itu, besar kemungkinan anjing itu selalu kering, tidak basah. Dan kita punya hukum, selagi kita bila bilang tak ada kes, selagi itu kita bilang, jangan kita bilang ada kes. Itu hukum fikir kita. Bukan makin menyusahkan, makin cari jalan keluar. Ini namanya kemusykilan agama, menghuraikan kemusykilan orang. Bukan ustaz makin menambah kemusykilan orang. Ente kena cek, ente kena periksa, ente kena tanya, ente kena pastikan. Itu ustaz yang menambah kemusykilan orang. Jadi yang jawab kemusykilan, kau menghuraikan kemusykilan orang dengan dasar-dasar hukum. Dalam masalah ini, dalam masalah najis ini, para ulama fiqih pernah membuat contoh. Jika kita nampak seekor kucing memakan bangkai tikus umpamanya, kemudian kita melihat juga ia menjilat air bersih yang kurang daripada 2 kolak air itu tidak dihukumkan najis, melainkan jika kita nampak kucing itu terus menjilat air tersebut, sebaik-baik ia makan bangkai. Andainya kucing itu hilang daripada pandangan kita dan seketika kemudian ia datang semula lalu menjilat air itu, kita tidak boleh menghukumkannya najis, melainkan jika berubah warna, bau atau rasanya. Ini kerana mungkin kucing itu telah menjilat air yang lain daripada itu dan mulutnya sudah bersih sekarang. Jangkaan ini dibuat oleh ulama fiqh untuk tidak menghukumkan sesuatu itu sebagai najis atau haram selagi ada jalan ia boleh dikatakan tidak najis. Jadi selagi ada jalan boleh kata tak najis, ulama akan cari jalan untuk mengatakan suci tidak najis. Kerana asal dia besi, asal dia seramik, asal dia lantai. Maka tak selagi boleh mengatakan tak ada kes, jangan kau buat kes. Begitulah juga dalam masalah saudara ini. Mana-mana yang tidak boleh dielakkan hukum najisnya, maka wajiblah dibasuh mengikut cara membasuh najis. Mana yang masih ada jalan untuk menghukumkannya tidak najis, tidaklah boleh dihukumkan najis. Kesimpulannya ialah tidak wajib disertu rumah itu. Ini rumah. Termasuk juga kita pergi chalet. Especially kalau di Singapura, dia tak taruh ni halal kitchen, suci kitchen, semua boleh pakai. Kita masuk chalet, tengok ada dapur dia, ada periuk dia semua. Perlu sertu tak? Tak perlu sertu, pakai sudah. Kalau ada Cina pakai, kau nampak? Tak nampak maka hukumnya tak ada. Ada setengah-setengah makcik, makcik kalau pergi chalet, makcik bawa tanah, makcik sertu. Dia makcik bila kita dengan kita anggap makcik ni tahu hukum. Betul ni makcik ni kurang faham hukum. Kurang faham hukum. Pakai. Kau tak nampak hukumnya clear. Di sini dibawa percontohan kucing makan bangkai kemudian jilat air. Kucing makan bangkai tikus, lepas itu dia jumpa air, dia nampak depan mata kita, lepas dia makan dia jilat air, dia jilat ataupun dia jilat kain kita, maka najis. Kenapa? Dari najis pindah terus pada najis, maka najis. Kucing makan bangkai, kemudian dia gaib. Berapa lama? 2 minit, 3 minit. Lepas tu dia balik tengok mulut dia dah bersih. Dia jilat air ataupun jilat kain kita, suci. Itu hukum mulut kucing. Dubur burung, tangan Cina, sama hukum. Jadi apa
apa persamaan antara tangan Cina dengan dubur burung, sama hukum dengan mulut kucing. Apa tu cerita? Burung kita dah siapkan besen nak bikin mandi baby ke apa, burung tiung masuk berenang. Alamak, burung ada tahu istinja ke? Tak tahu istinja kan? Tapi burung tu lalu kita tengok ada tak ada kotor, tak ada apa, suci hukumnya. Suci hukumnya. Tangan Cina pun begitu. Dia makan babi pakai tangan. Kemudian terus dia pegang kita, baju kita pula berpeluh, najis. Dia lepas makan babi, dia gaib. Ataupun kita larikan diri daripada dia 5-10 minit. Kemudian kita tengok tangan dia dah suci, dia pegang, how are you? Dia tepuk. Tangan dia pula basah ataupun tangan kita basah. Suci. Suci. Kenapa? Pasal apa? Ada gaib. Ada hilang. Hilang tu ke mana? Hilang berapa lama? Hilang yang mencukupkan waktu yang kalau dia jumpa air, dia boleh jilat kucing tu tadi. Dan burung itu betul dia berak kat dahan tu, betul dia masuk dalam baldi kita. Tak boleh. Tapi dia gaib. Kemungkinan dia jumpa air sungai ke apa, dia dah celup diri dia kat sana dulu, umpamanya. Tangan Cina pun gitu. Dia gaib daripada kita 5-10 minutes. Cina ada satu ke? Ada kemungkinan dia jumpa tanah, dia cuci 7 kali? Tak kan? Tapi kenapa kita anggap suci? Pasal ada time slot. Ada time slot, dia raikan waktunya. Itu yang dalam bahasa, kalau dalam mahkamah, the benefit of doubts kita. Jadi orang ini mati antara waktu sekian, waktu sekian. Orang ini berada di tempat negeri sekian, yang mana dia dituduh membunuh, tapi dia tak akan sempat waktu balik. Kenapa? Ada time yang menjarakkan dia. Time tu diraikan. Jadi dalam kes ini, time tu diraikan. Walaupun tak ada kemungkinan lah Cina sertu tangan, tapi ada time slot. Dan dia gaib daripada mata kita. Dan apabila dia gaib, kita tak tahu apa berlaku. Dan ada waktu, maka diraikan waktu itu. Itu hukum fikir kita. Kalau dapat jalan, dari lepas Cina pegang kita aja, kita takut. Tak ada. Jadi kita selagi kita tak nampak, hukumnya suci. Dan kita nampak sekalipun, dia gaib. Kucing lepas makan tikus, dia hilang. 5 minit dia datang, dah bersih mulut dia. Dia jilat sana, jilat sini. Suci hukumnya. Tak payah kau tanya kucing kau ada cuci mulut, tak akan dia jawab pun. Jadi itu hukum fikir kita. Bukan makin berat tau. Bukan makin berat, makin jalan keluar ada. Begitu. Begitulah kita kalau pergi makan pergi makan sekalipun, selalu dah makan laksa, makan mie rebus. Aku teringin nak masak makan Cina yang Nyonya punya masak. Dalam banyak-banyak kau masuk restoran Cina, dia ni dah kenapa ni? Boleh kau masuk kedai Cina, kau tengok, kasih nasi, ambil nasi. Kau ambil sayur goreng, ambil ikan goreng, ambil telur, pakai pinggan dia, kan? Hukumnya halal, cuma makruh. Kan dah tentu kitchen dia masak semua kan. Pokoknya yang depan mata kau ni, yang depan mata kau apa? Nasi. Ada kau nampak najis? Tak ada. Depan mata kau apa? Ikan apa hukum? Suci. Digoreng pakai minyak. Kau tak payah tanya, Nyonya lu pakai minyak apa semua, tak payah siasat. Yang depan mata kau kita tengok semuanya tak ada apa-apa, maka hukumnya suci belaka. Sama hukum. Tapi dekat mangkuk dia sebelah betul ada jual babi, mangkuk dia sebelah betul ada jual ayam dia. Macam mana? Takkan kitchen dia. Pokoknya di sini ada satu orang baru kena bunuh, bermakna ada salah seorang pembunuh dan tak dapat kesan. Kau nampak, bermakna pasti ada seorang pembunuh dalam masyarakat ini. Tak boleh segala manusia kau nampak kau tanya, awak ada bunuh dia? Kecuali kau nampak tanda-tanda. Kau nampak baru lepas orang kena bunuh, dia ni pula jalan dengan pisau, badan dia berlumuran darah, ada tanda kan? Ada karinah yang menunjukkan dia bunuh. Baru kau boleh tangkap dia kerana apa? Suspicious. Itu pun dibicarakan lagi. Tak boleh kau nampak segala orang saja, awak ada bunuh dia? Awak ada bunuh dia? Samalah dalam pinggan-pinggan itu. Ini sayur, ini ikan. Ini kau tak boleh tanya, ini ada kena ini? Ini ada kena najis ini? Ini ada bercampur ini? Tak perlu kau tanya kan? Itu hukum fikir kita. Maka kau ambil tengok, hukumnya suci, ambil. Walaupun sebelah betul mangkuk ada rendang babi.
Walaupun sebelah mangkuk ayam masak kicap dia punya, umpamanya yang kau ambil suci boleh makan. Itu kaedah fikir kita tu. Itu kaedah fikir kita. Sebab itu kita pergi Australia, tak semua restoran ada halal. Tak semua restoran halal, susah. Jadi kita masuk, kita tengok order french fries. Ini alhamdulillah dia kalau pergi Amerika semua dia begini dia bikin. Kita masuk, kita ambil french fries, kita ambil apa? Prawn. Kita ambil apa lagi? Fish, roti. Makan lah. Nanti kadang kita makan, nanti ada orang family orang Melayu datang tengok dari jauh, restoran ini ada halal. Kita bilang dia tak ada cap halal, tapi kita ambil semua benda halal. Dia tengok dia jalan, agak bilang orang ni ceroboh agaknya makan. Masya Allah. Hukumnya halal, cuma makruh. Kalau negeri kita dah bukan kata ada makanan, ada makanan pun kau sengaja nanti terasa betul nak makan masalah nyonya, umpamanya kau pergi masuk, boleh, hukumnya halal. Hukumnya halal, asal kau pilih benda yang halal. Dan kau tak payah tanya ini kena dia, ini kuali apa, tak payah siasat. Macam dalam masyarakat kau tak payah tanya. Kau ada rompak orang, kau ada dalam masyarakat kan ada perompak, ada pencuri, ada pembunuh sekalipun kan. Kau tak boleh setiap yang kau jumpa kau tanya. Selagi tak ada karinah menunjukkan masing-masing dengan hukumnya tersendiri. Begitu hukum kita. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah kita sambung lagi. Dan ini semua kemusyilan agama yang apabila kita tahu sebetulnya hukumnya ringan. Jadi kita pergi rumah Cina, raya Cina, dia belikanlah karepap. Ini kau beli halal punya tau, kepada kedai makcik tu, tapi pakai pinggan dia. Boleh makan? Boleh. Boleh makan, boleh. Yang tak boleh makan, walau kau pergi rumah orang kaya, orang Islam sekalipun, dia pakai pinggan China bone. Hati-hati orang kaya-kaya. Kalau beli pinggan mangkuk China bone, belakang dia kan ada ucap tulis China bone kan. Bone tu apa? Tulang. Memang tulang ditumbuk lumak, dicampur dengan seramik, dia bikin mangkuk tu. Tulang hukum daging. Hukumnya kalau tak diyakinkan sembelih, hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Kau taruh asam pedas, jadi mutanajis. Kau tuang teh, jadi teh mutanajis. Semuanya tu. Walau rumah orang Islam sekalipun, bendanya tu najis. Walau rumah orang Cina sekalipun, hukumnya suci. Kalau kau nampak setakat plastik, setakat besi, setakat kaca, tak ada hukum najis, maka tak ada hukum najis. Kita dah pukul 12, tak apa, kita dah bilang kita nak baca kitab hadis Nurul Iman. Kita baca hadis Nurul Iman. Hadis ini bukan hadis, orang bilang kita hadis Habib Umar, bukan hadis Habib Umar, hadis Rasulullah. Habib Umar yang menghimpun. Dari mana? Semuanya daripada kitab Bukhari Muslim. 50 hadis yang dalam sini semuanya hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah hadis-hadis yang ditukil oleh Habib Umar dalam kitab Mukhtar Hadis, dalam kitab Nurul Iman. Dimestikan murid-muridnya Darul Mustafa semuanya hafal, semuanya kena hafal ini. Jadi sikit, dan ini yang ada berhubung kait dengan amalan kita harian. Hari dapat baca satu hadis pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan agama yang benar untuk menzahirkannya, iaitu Islam, di atas segala agama. Selawat dan salam Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda, serta pemegang bendera syariat baginda hingga hari kiamat. Kita orang Melayu kalau nak terjemahkan Nabi, kita sebut baginda. Kita jangan pakai beliau. Indonesia pakai beliau tak apa, bahasa orang terima beliau. Bahasa kita terlebih halus kalau pakai baginda. Untuk Nabi kena pakai yang terpaling baik, terpaling halus sekali. Sampai kiai-kiai kalau nak sebut Nabi, sebut kanjeng Nabi. Iaitu macam tuanku Nabi. Kanjeng Nabi, begitu. Mereka punya hormat. Jadi kita dengan Nabi kita sebutkan yang terbaik mungkin. Maka telah tersembunyi makna-makna yang tersirat, isyarat-isyarat yang hakiki, tanda-tanda yang dapat difahami, mutiara-mutiara ilmu dan penerangan yang jelas,
dari apa yang lahir dari lisannya dalam bicaranya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari cakap Nabi itu ada makna-makna yang tersirat. Dari cakap Nabi itu ada isyarat-isyarat yang hakiki, iaitu petunjuk-petunjuk yang benar, tanda-tanda yang dapat difahami, mutiara-mutiara dan penerangan yang jelas dari apa yang lahir daripada lisan baginda. Jadi cakap Nabi ni semuanya mutiara kata. Semuanya mutiara kata cakap Nabi. Bukan hanya ada hukum, bahkan ada hikmah dan ada perkara-perkara yang kau tak terjangkau dalam fikiran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa pun cakap Nabi. Nabi bilang kalau ada lalat masuk dalam air kita, celupkan dia. Kerana lalat itu sebelah kepaknya racun, sebelah kepaknya penawar. Jadi dia biasa celupkan yang beracun. Jadi kau celupkan ada penawarnya, buang tu lalat, kau minum air. Daripada hadis ini keluar hukum fikih. Daripada hadis ini orang juga mengetahui bahawa dalam satu haiwan ada racunnya, ada penawarnya. Seperti sekarang orang bikin penawar, orang kena patuk ular pakai apa? Pakai venom tu sendiri. Pakai selemu ular itu sendiri. Racun dia itu sendiri, bisa dia itu sendiri. Orang ambil jadi penawar. Racun itu kena boleh jadi racun, racun itu juga boleh jadi penawar. Jadi dalam satu haiwan, subhanallah. Jadi yang Nabi cakap ini bukannya setakat hukum itu biologi haiwan, bab medical, bab racun dan penawar. Oh, mendalam cakap Rasulullah. Bab lalat punya kepak saja it's very scientific. Nabi kita punya cakap, bijak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ke atas umatnya yang telah menerima dan yang telah beriman dengannya mengambil berat atas apa yang lahir daripada lisan pembawa risalah itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menggunakan akal fikiran dari apa yang terkandung dari kenyataan yang bukti, dan hendaklah menghiasi batinnya dengan memelihara kalam Allah, dengan menghafal apa yang telah diriwayatkan oleh petunjuk kita iaitu Rasulullah dari bicaranya. Jadi apabila kita dah tahu Nabi cakap semuanya mutiara kata, kau kena tahulah apa yang Nabi cakap. Dan di samping apa yang Nabi cakap, kau hafalkan sebanyak sikit apa yang Nabi cakap. Jadi ada terakam dalam otak kita. Terakam dalam otak. Bab menghafal ini adalah satu perkara yang perlu. Tak apalah, boleh refer saja. Refer pun refer, hafal satu dua pun jadilah. Untuk apa? Hafalan ini kalau ada dalam otak kita, dia sebagai pemadat untuk mempadatkan otak kita daripada berkhayal, menerawang, mengingat bukan-bukan, bimbang yang tidak-tidak. Kenapa? Ada terisi benda yang manfaat, maka benda yang tak manfaat tak boleh masuk lagi. Sebab itu cara belajar kita dulu semua pakai hafal, tak hafal hutan. Sekarang tukar sistem. Belajar bukan hafal, belajar kena faham. Faham lain cerita, hafal ada kegunaan lainnya. Dulu belajar kena hafal. Lepas itu sampai dah tua tak ada pikiran bukan-bukan. Kenapa? Dah dipadatkan pemikirannya itu dengan ilmu. Maka risalah ini mengandungi 50 hadis daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah disepakati ke atasnya dua imam hadis, iaitu Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Al-Qushairi. Kami telah mengumpulnya untuk menghiasi hati-hati pada penuntut ilmu agar mereka menghafalnya, memahami maknanya, mempunyai azam yang benar untuk mengamalkannya setelah menghafal hadis-hadis seperti kitab Mukhtarul Hadis dan hadis 40 kumpulan Imam Nawawi. Dari peri penting yang menghafal kitab ini, Imam Nawawi himpun suruh ada hafal hadis 40. Kitab Mukhtarul Hadis sebelum ini pun 50 juga, yang ringan-ringan untuk kita hafal. Kami bermohon dari Allah agar menyinari hati-hati mereka yang menghafalnya dan mengurniakan dengan keberkatan dan membukakan pintu-pintu memahami isyarat-isyarat dan makna-maknanya yang tersirat. Sebab yang ada orang baca setakat lahir, yang ada orang baca dia tahu apa maknanya, yang ada orang baca dibukakan Allah Ta'ala pahamannya. Hadisnya itu juga, tetapi pahamannya bergantung apa yang Allah Ta'ala beri. Semakin close engkau dengan Allah, semakin banyak Allah Ta'ala beri. Semakin kau close dengan Rasulullah, semakin banyak kau akan faham dengan apa cakap Nabi. Bapa bilang, jangan minum air ini. Bapa cakap itu. Abang faham lain, adik faham lain. Abang lebih rapat pada bapa. Maksud bapa bilang, jangan minum air ini bila bapa cakap tu malam.
Kenapa bapak cakap tu? Sebab ada tamu datang nak kasih minum tamu. Jadi kalau siang tak apa boleh minum. Kalau tak ada tamu boleh minum. Kenapa? Aku tahu bapak. Kerana siang hari aku minum, bapak tak pernah marah. Yang adik ni pula cakap bulat-bulat. Bapak bilang jangan minum, tahan dia tak minum air tu, dia cari air lain umpamanya. Sama cakapnya. Tapi menurut siapa faham, siapa lebih dekat, siapa lebih faham. Begitu. Jadi pahaman hadis Nabi tu bergantung kepada individu. Sehingga kita dapat merasakan kemanisan buah-buahnya di dalam kehidupan ini, di dunia dan sesudahnya. Dan kepada Allah kita memohon taufik. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, 21 Muharram tahun 1418 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atimur ruku'a was sujuda fa walladhi nafsi bi yadihi inni la araakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Daripada Sayyidina Anas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda yang artinya, sempurnakanlah rukukmu dan sujudmu, demi jiwaku di tangannya. Sesungguhnya aku melihatmu daripada belakangku ketika kamu sedang rukuk dan sujud. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan beberapa perkara. Di antaranya menunjukkan bahawasanya mukjizat Nabi. Nabi boleh nampak di belakang nyata macam apa yang Nabi nampak di depan. Jadi tak boleh hide daripada Nabi. Itu mukjizat Nabi. Di belakang Nabi pun Nabi boleh nampak apa sebagaimana di depan nyata. Kemudian di sini disebutkan juga Nabi kita naik sumpah, demi jiwaku di tangannya. Sumpah-sumpah ini sebetulnya tak digalakkan dalam agama. Tapi kalau Nabi dah sumpah, bermakna perkara ini penting dan benarlah. Memang Nabi tak cakap palsu, memang Nabi tak cakap bohong. Dan Nabi dah bersumpah bermakna dia benar atas benar, sangat benar. Bersumpah-sumpah ini tuan-tuan sekalian makruh. Bersumpah-sumpah ini tanda pembohong. Tanda pembohong. Biasa kita dengar orang ikut cakap, wallah ana dah pergi pasar. Takkan lagi pasar pun nak cakap wallah. Wallah ana jumpa dia. Itu semua tak bagus. Itu tanda pembohong. Sebab dia cakap sikit dia nak menegaskan, cakap sikit dia nak menegaskan. Jadi sumpah-sumpah tu tidak digalakkan. Nabi bilang akhir zaman orang banyak bersumpah tanpa diminta. Sikit-sikit minta. Sebab apa yang orang ikut style orang-orang Arab. Kau nak ikut style orang Arab, ikut Habib-Habib punya style. Bukan ikut orang Arab yang macam-macam sekarang ni, punya Kerinah, punya Arab semua. Kan orang sikit-sikit wallah, wallah. Bukan itu satu bagus. Tapi Nabi bersumpah demi jiwaku di tangannya. Bermakna sumpah Nabi bukan sumpah yang seperti kita fahami pada orang-orang awam itu. Dan di sini Nabi bilang, sempurnakan rukukmu dan sujudmu, demi jiwaku di tangannya. Sungguhnya aku melihat daripada belakangku ketika kamu sedang rukuk dan sujud. Bermakna di sini rukuk dan sujud dan segala rukun-rukun sembahyang, maknanya sempurnakan rukukmu dan sujud itu maknanya apa? Dalam rukuk tu rukun sembahyang, dalam rukuk tu ada syarat-syarat rukuk, dalam sujud ada syarat-syarat sujud. Kita belajar fikih bukan hanya belajar rukun sembahyang, kita belajar setiap syarat dalam setiap rukun sembahyang. Itu maknanya sempurnakan rukukmu, sempurnakan sujudmu, sempurnakan rukukmu menepati syarat rukuk, sempurnakan sujudmu menepati syarat sujud. Aku nampak tau. Subhanallah. Ini menunjukkan authority Nabi. Nabi tak bilang sempurnakan, Tuhan nampak sembahyang kau. Kan sembahyang demi Allah kata, asal aku nampak. Cukup Nabi nampak untuk kau punya sembahyang tu kira cela. Aku nampak, aku tak puas hati, bermakna Allah tak puas hati. Menunjukkan how close dan how authority Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak bilang sempurnakan rukukmu, sujudmu. Allah nampak kamu punya sembahyang. Aku nampak. Cukup sembahyangmu tak sempurna kalau aku tak puas hati dengan sembahyangmu. Tak payah sebut Allah tak seterima ke. Aku tak pandang, tak puas hati, aku nampak, bermakna tak sempurnalah dan Allah Taala reject. Jadi tak payah bilang. Umpamanya kita bilang sama pekerja kita, jangan buat ini, jangan buat ini.
Awak cakap ni daripada bos ke? Aku cakap kau dengar. Bermakna apa? Tak aku cakap kecuali pada bos. Tak aku approve kecuali pada bos. Tak aku larang kecuali pada bos. Dan ini menunjukkan authority Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan baca tentang sebahagian daripada syarat-syarat sujud, syarat-syarat rukuk dan syarat-syarat dalam sembahyang kita yang lain. Ini yang kita banyak lacking. Sebutkan saya 3 syarat sujud. Di antara 8 syarat sujud, sebutkan 3. Sebutkan. Lagi? Tak apalah. Jadi bermakna, kalau saya tanya adakah sujud itu rukun sembahyang, semua akan bilang ya. Tapi sebutkan 3 syarat sujud. Bukan kaum ibu sini saja tak faham tau. Kadang kita jumpa budak-budak yang datang Hadramaut, budak daripada Universiti Al-Sekian, negeri sekian. Dia datang daurah, kemudian kita suruh revise balik semula basic-basic. Kita tanya, bintang pukang tak dapat jawab. Balik nanti jadi qadhi, balik jadi pegawai agama. Tapi perkara-perkara basic mereka tak pelajari. Jadi apabila kita bertemu dengan ini, alhamdulillah, insyaAllah kita akan ulang kaji syarat-syarat dalam sembahyang rukun-rukun kita, insyaAllah. Jadi ini menunjukkan pada rukuk ada syarat, pada sujud ada syarat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah dapat baca sikit. Sebab tadi kita mukadimah, kiranya hutang bulan lepas punya yang minta fadilat-fadilat amal kita dah jelaskan. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan dapat baca ini. Kalau waktu begini sesuai ke tidak, kata pagi tadi ada kuliah ya pukul 8. Oh, kuliah 10.30. Habis kalau immediately 10.30 sini boleh tak? Saya tak ada masalah. 10.30. 10.30 tak apalah, penat sikit ya. Penat sikit tak apa. Saya tak kisah. Saya pun hari memang saya balik pun lewat, tak balik awal. Saya balik lepas asar baru saya balik. Bolehlah 10.30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa